Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man iktada bihadi ila yaumil ma'ad. Allahumma ya Fattah, Allahumma ya Alim, Allahumma ya Khabir, Allahumma ya Mubdi, Allahumma ya Mu'id. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, waftah alaina hikmataka, wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya arhamar rahimin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas pelbagai limpahan rahmat dan karunia pada kita semua. Alhamdulillah, kita masuk hari ketiga daripada Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan saudara-saudara semua, kaum muslimin, kaum muslimat dalam keadaan sehat walafiat, dapat menunaikan ibadah Ramadan tahun ini dengan baik insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan dan peruntukkan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat bersama baginda di akhirat kelak dalam syurga Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, pada pertemuan semalam kita membincangkan ayat pertama daripada surah An-Nahl. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, perbincangan awal surah biasanya saya akan panjangkan sedikit sebagai intro untuk memahami satu surah ini, untuk mengetahui keyword ataupun kata kunci yang penting untuk kita memahami ayat-ayat selanjutnya. Maka keyword yang perlu kita ingat adalah amrullah, iaitu ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka memahami ketetapan dan ketentuan Allah sangat penting dalam kehidupan kita, terutamanya di saat-saat kita diuji seperti sekarang ini. Kita hendaklah sentiasa positif dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan berbaik sangka bahawa tiada yang Allah tetapkan kepada kita melainkan baik. Pada pertemuan semalam saya juga jelaskan bahawasanya kita sangat perlu memahami bahawasanya setiap ketentuan Allah itu ada timing dia, masa dia. Maka Allah tak akan turunkan sesuatu, tak akan jadikan sesuatu berlaku, melainkan apabila memang timing dia dah sampai. Maka apabila dah sampai timing tersebut, pasti berlaku. Maka kita jangan terburu-buru. Yang seringnya kita kata semalam, kita sering terburu-buru dalam mendapatkan apa yang kita inginkan, dan tanpa sedar kita mengabaikan sunnatullah dalam satu perkara, iaitu masa. Apabila masa sampai, maka kita perlu bersedia walau bagaimanapun juga. Maka kita kata sebelum ini bahawasanya kita perlu beradaptasi dengan ketetapan dan ketentuan Allah. Jangan kita minta agar ketentuan Allah itu beradaptasi dengan kita. Tapi kita cuba untuk beradaptasi dengan ketentuan Allah dengan melatih diri kita bersabar, redha, tenangkan diri kita. Inilah. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, di antara yang kita sebutkan lagi semalam adalah tentang apa yang perlu kita lakukan, iaitu di antaranya adalah sentiasa mensucikan Allah Subhanahu,
Selalu berbaik sangka dengan Allah. Allah itu maha suci, tak ada yang dia tetapkan melainkan baik untuk kita. Kemudian wa ta'ala, dia maha tinggi. Apa yang ditentukan itu adalah yang tertinggi, yang termulia untuk kita. Pasti hebat untuk kita. Nah, cuma kita mesti adjust diri kita, cuba untuk melihat aspek positifnya, atau dalam bahasa kita adalah melihat hikmah yang terkandung di sebalik perkara tersebut. So, saudara fillah yang dikasihi sekalian, dan ingat, jangan sampai kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apabila kita terbabit ataupun terlibat dalam kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berlepas tangan daripada kita. Dia tidak akan membantu kita. Dia tidak akan menolong kita ketika kita perlu. Maka Allah Subhanahu wa taala tak akan menyahut seruan kita. Doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, ini yang kita bincangkan semalam. Mari kita masuk pada ayat yang kedua, iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha' على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون Sadaqallahul Azim. Kita fokus pada ayat kedua ini pada pertemuan kita kali ini, ya. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, mari kita lihat terjemahan ayat tersebut, ya. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi. Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menurunkan para malaikat, ya, menurunkan para malaikat membawa wahyu. Birruhi, membawa wahyu. Min amrihi, dengan perintahnya. Min amrihi. Ingat pada perkataan yang ada pada ayat pertama kita, amrihi, ata amruhu. Ini perintah Allah ataupun ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ala man yasha, ke atas sesiapa yang, atau kepada siapa yang dia kehendaki. Min ibadihi, di antara hamba-hambanya. An anziru, dengan berfirman, yaitu annahu la ilaha illa ana, bahawa tiada Tuhan melainkan aku. Fattaqun, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Maha benar Allah ke atas firman-firmannya. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, tolong garis bawahi perkataan ar-ruh dalam ayat tersebut. Ya, ini keyword kita, ya. Ar-ruh. Yang kedua adalah amrihi itu. Ya. Yang ketiga man yasha, ya. Kita akan fokus pada beberapa perkataan dalam ayat ini yang akan menjadi keyword perbincangan kita pada hari ini. Selepas man yasha, iaitu anziru,
Ya. Kemudian la ilaha illa ana dan fattaqun, ya. Fattaqun. Jadi garis bawahi perkataan ar-ruh, amrihi, man yasha, dan anziru. Lepas tu apa lagi? La ilaha illa ana fattaqun. Ya. Garis bawahi perkataan tersebut. Baik. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, pertama adalah perkataan ruh. Ruh pada asalnya ruh lah. Ruh adalah kunci kepada kehidupan. Ya. Tetapi dalam ayat ini, ruh ditafsirkan dengan wahyu. Ini menarik, ya. Wahyu. Seolah-olah wahyu merupakan sumber kehidupan manusia sebenarnya. Selepas ruh yang Allah bagi kepada kita, kita perlukan ruh selanjutnya adalah wahyu. Wahyu itu apa dia? Itulah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan diturunkan kepada nabi-nabi yang lain dalam bentuk Taurat, Zabur dan Injil. Itu adalah ruh. Dia adalah wahyu. Ya. Baik. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, amrihi. Perkataan kedua adalah amrihi, iaitu perintah Allah. Di sini diterjemahkan perintah Allah. Pada ayat pertama diterjemahkan dengan apa? Ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata di sini, setiap perintah Allah itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah perintahkan manusia untuk menunaikan solat, itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dari azali dahulu. Ia salah satu bentuk daripada takdir yang Allah tentukan. Ya. Allah perintahkan kita orang-orang beriman untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Perintah Allah? Ya. Ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap perintah Allah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyampaikan ketetapan Allah ini sehingga menjadi perintah kepada kita? Malaikat. Maka malaikat ini menjadi perantara antara ketetapan Allah dengan kita manusia dalam melaksanakan perintah Allah tersebut. Jadi ya, faham dia? Jadi ketetapan Allah, medianya adalah malaikat. Allah suruh malaikat sampaikan. Kalau ketetapan Allah itu dalam bentuk rezeki, maka ada malaikat yang akan memberikan kepada kita rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nak tetapkan kepada kita rahmat, maka Allah Subhanahu wa taala hantar malaikat apa? Malaikat rahmat. Allah ingin menghantarkan kepada kita berita bahawasanya kita dapatkan sesuatu kebaikan, malaikat. Mungkin ilham. Malaikat yang mengantarkan ilham. Ya. Dan mungkin ajal kita dah habis. Dah sampai. Malaikat apa dihantar kepada kita? Malaikat maut. Ya kan? Jadi malaikat perantara bagi pelaksanaan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan ketetapan Allah kepada kita itu di antaranya adalah dalam bentuk wahyu. Ya, dalam bentuk perintah-perintah, larangan-larangan, dan kita perlu melaksanakannya dengan sebaik-baik mungkin. Dengan demikian,
Kalau sekiranya ketetapan Allah yang lain kita perlu redha dan bersabar dalam melaksanakannya, maka dalam melaksanakan isi kandungan Al-Quran, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu redha dan sabar juga. Ya? Jadi perintah Allah merupakan ketetapan Allah untuk kita semua. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, ketetapan Allah Subhanahu wa taala berbeza-beza antara satu dengan yang lain. Tak sama. Yang diberikan kepada kita, seorang ayah ataupun seorang ibu, berbeza dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada anak kita, cucu kita. Tak sama. Di sini kita kena faham, kadang-kadang kita nak paksa anak cucu kita macam kita, melalui jalan apa yang kita dah lalui. Kamu kena ikut macam mak ini, macam ayah ini. Ya? Tuan-tuan dikasihi sekalian, laluan hidup seseorang berbeza-beza. Tapi kita perlu pandu dia, bimbing dia, supaya tidak lari dari wahyu, daripada Al-Quran, daripada sunnah Rasulullah SAW. Ini yang perlu kita lakukan. Jangan paksa anak kita. Sebab kita doktor, kita nak anak kita jadi doktor. Tak jadi. Kita engineer. Kita nak paksa anak kita menjadi engineer juga. Kalau memang dah takdir dia jadi engineer, memang pasti akan jadi. Jadi di sini apabila kita faham tentang prinsip ketentuan dan ketetapan Allah, kita berlapang dada dengan orang-orang sekeliling kita. Kita akan meraihkan perbezaan jalan yang ditempuh, cara yang dia ambil. Cara akan berbeza. Sebagaimana kita ketahui bahawasanya dulu kita belajar mesti ke kelas, ya kan? Sekarang ini mau tak mau kita terpaksa untuk belajar online sekarang ini. Walaupun orang kata sebenarnya tak sama belajar online dengan belajar dalam kelas ustaz. Iya, memang betul tak sama. Tetapi insya-Allah dengan suasana seperti sekarang ini, maknanya inilah yang terbaik untuk kita, dan kita berusaha sabar dan redha menerima ketentuan dan ketetapan Allah ini. Saudara fillah yang dikasihi sekalian, jadi ini kena fahami bahwasanya Allah ketika ingin melaksanakan ketetapannya, dihantar siapa? Malaikat. Di antara ketetapan Allah itu apa? Wahyu, Al-Quran. Dan wahyu itu diberikan kepada siapa? Ala man yasha. Apa makna ala man yasha? Kepada sesiapa yang dia kehendaki. Maka garis bawahi kehendak Allah. Dalam bahasa Arab dia apa dia, tuan-puan? Boleh tuan-puan kata yasha, ataupun iradah. Iradah kan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, Allah memberikan sesuatu kepada siapa yang dia kehendaki. Kata kunci di sini, kehendak Allah ini mesti kita garis bawahi. Kalau Allah nak, pasti akan terjadi. Pasti akan berlaku. Pasti orang itu akan dapat. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehendak dan keinginannya itu yang baik-baik saja untuk kita, yang sesuai dengan apa yang yang kita inginkan, ya. Tapi alangkah baiknya mumpung berdoa, ya. Dengan doa agar kehendak dan keinginan kita ini sesuai dengan
kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah setiap keinginan dan kehendak aku sesuai dengan keinginan dan kehendak-Mu ya Allah. Ya. Kalau nak memilih sesuatu, berdoalah dulu. Kalau tuan-puan ada kesempatan nak solat, tuan-puan solatlah. Solat apa nama dia? Solat istikharah, ya kan? Masalah Ustaz, saya tak sempat. Ya, saya ada di luar. Amalkan doa ni. Dalam kelas saya ada ajarkan tuan-puan dan kasih sekalian. Doa ini daripada hadis, tapi darjatnya tidak sampai kepada sahih, ya, tapi dia di antara amalan yang boleh kita amalkan, ya, dengan keyakinan barangkali dia ini adalah sabda Rasulullah dan boleh saja tidak, ya. Hadis dhaif, ya. Catat di sini hadisnya hadis dhaif, ya. Cuma dalam hal beramal, dalam fadail amal, sebagian ulama kata boleh beramal dengannya, ya. Kalau tuan-puan mengambil pendapat boleh beramal, tuan-puan amalkan. Kalau sekiranya tuan-puan mengambil pendapat tidak boleh beramal, maka tuan-puan tinggalkan, ya. Jangan kita bergaduh dalam hal ini, ya. Saya sangat berharap kita ini jangan berdebat benda-benda yang menyebabkan hilang semangat agama kita, ya. Apa dia doa dia? Siapa tahu? Doanya adalah Allahumma khayyirli, Allahumma khayyirni wakhtarli. Siapa tahu? Ya. Cuba siapa boleh tulis apa yang saya sebut? Allahumma khayyirni wakhtarli. Ya. Apa bunyi dia? Allahumma khayyirni wakhtarli. Okey. Siapa ada ni? Cuba repeat balik. Siapa boleh tulis? Ya. Allahumma khayyirni wakhtarli. Artinya adalah, ya Allah, berilah aku pilihan dan pilihkan untukku. Itu makna dia. Ya. Datin Nur Asmahan, Allahumma khayyirni wakhtarli. Sikit lagi. Khayyirni, ya dia itu doublekan, ada syaddah. Allahumma khayyirni, khayyir. Daripada khayyara. Allahumma khayyirni wakhtarli. Ya. Okey. Cuba ulang lagi, tulis. Allahumma khayyirni, yirni wakhtarli. Ya. Itu bermakna Allah, ya Allah, berilah aku pilihan dan pilihkanlah untukku, ya. Jadi kita nak minta Allah bagi pilihan, ya. Dan kalau boleh Allah mudahkan kita untuk memilih yang sesuai dengan kehendak dia. Sebab setiap pilihan yang sesuai dengan kehendak Allah mesti baik, mesti sukses, mesti berjaya. Ya. Ketika sama antara kehendak kita dengan kehendak Allah, itu nama dia taufik. Ya. Taufik itu bila tuan-puan, apabila kehendak kita sama dengan kehendak Allah, keinginan kita sama dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak sama dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, settle itu. Insya-Allah, ya, senang, ya. Apa dia? Allahumma khayyirni wakhtarli. Betul.
Betul. Masya Allah. Dan maknanya adalah, ya Allah, berilah aku pilihan dan pilihkanlah. Berilah aku pilihan dan pilihkanlah untukku. Itu minta Allah pilihkan untuk kita. Ya. Dibagi beberapa pilihan, tetapi dah bagi pilihan tersebut, minta dia pilihkan juga. Artinya digerakkan hati kita untuk memilih benda yang betul, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi makna, doa ini saya rasa sahih, ya, betul. Sebab apa nama dia? Kita ingin kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dari segi sanad saya kata tadi ada diperdebatkan oleh ulama, ya. Baik, apa bunyi dia? Kita ulang sekali lagi. Allahumma khayyirni wakhtarli. Ya Allah, beri aku pilihan dan pilihkan untukku. Bayangkan kalau setiap apa yang tuan-puan nak pilih, tuan-puan berdoa dulu dengan doa ni, Masya Allah. Insya Allah pilihan tuan-puan itu akan berkah. Pilihan itu akan baik. Sebab sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah. Yang banyaknya sekarang ni berlaku adalah keinginan kita dan kehendak kita berbeza dengan kehendak Allah, dengan keinginan Allah. Bahkan bercanggah, bertentangan. Allah inginkan ke barat, kita ingin ke timur. Allah inginkan kita melakukan, tapi kita ingin tak buat, tak lakukan. Ini kehendak kita ini tak matching, tak sama dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang menyebabkan huru-hara hidup kita. Ya. Menyebabkan kita selalu jauh daripada ketetapan ataupun kehendak Allah yang sebenarnya. Ingat tuan-puan kasih sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang dia bagi kita, ya, melakukan perkara yang tak sesuai dengan kehendaknya, ya, dan dia tak redha dengan itu. Itu ada disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Sad, kalau tak silap saya. Cuba tuan-puan buka surah Sad. Okey, bukan surah Sad, surah selepas surah Sad, iaitu surah Az-Zumar. Cuba buka surah Az-Zumar, muka surat atau halaman 459, ayat yang ke-7, ya. Sila buka surah Az-Zumar, halaman 459, ayat yang ke-7, ya. Ada jumpa? Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum. Jika kamu memilih untuk kafir, ya, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Ya. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan merasa terkilan dengan kekafiran kamu itu, ya. Tidak merasa kurang kekayaannya, kehebatannya disebabkan oleh kekafiranmu itu. Tapi kata Allah, wala yarda li'ibadihil kufr. Ketika kita memilih kekufuran, Allah tidak redha. Wala yarda,
li'ibadihil kufr. Allah, dia tidak meredai kekafiran hamba-hambanya. Jadi tak reda. Tak reda di sini adalah dia tak tak setuju. Merasa bahawasanya sepertilah ibu bapa kita ingin kita buat ini. Tapi kita bercanggah dengan apa yang dia ingin sebut. Dia bagi juga, tapi dia tak reda. Contohlah kan, dia nak kita kahwin dengan pilihan ini. Tetapi kita nak kahwin dengan ini juga. Maka mak kata, suka hati engkau lah. Dia kata, tapi di muka dia, di wajah dia, nampak rasa tak puas hati. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak reda ketika seorang hamba memilih kekafiran. Tapi dia lepas. Silakan. Sebab itu tidak akan mengurangkan kehebatan dia gitu. Dan apa yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kamu bersyukur, baru Allah suka tu, Allah reda, Allah seronok tengok kita. Kita bersyukur. Ini poin yang kita ingin ambil daripada ayat ini, surah Az-Zumar ayat 7 muka surat berapa? 459. Jadi kadang-kadang kita memilih bercanggah dengan keinginan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah inginkan kita bersyukur, Allah inginkan kita beriman, Allah inginkan kita taat, tetapi kita pilih jalan sebaliknya. Allah bagi tak? Allah bagi. Allah lepaskan, buatlah, kata. Cuma apa dia? Dia tak reda. Ini kita tak nak. Kita nak Allah Subhanahu Wa Taala reda dengan kita. Bagaimana caranya? Dengan menjadikan setiap yang kita inginkan, yang kita mahukan, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika keinginan dan kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, ketahuilah kita dapat taufik, nama dia. Taufik itu adalah ketika sama kehendak kita dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saudara fillah yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kepada kita ketetapan-ketetapan. Masing-masing kita berbeza, tak sama. Lain orang, lain yang akan dia dapat. Maka itu atas kehendak Allah semua. Ala may yasha, ke atas siapa yang dikehendaki, min ibadihi, daripada hamba-hambanya. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, kita cuba ingat balik surah kita tadi itu, surah Az-Zumar halaman 459 ayat yang ke-7. Betul Nas? Okey. Baik. Apa yang boleh kita ambil daripada ayat tersebut, iaitu Allah boleh apa? Membiarkan kita memilih untuk kekafiran, tetapi ketahuilah dia tidak reda dengan kekafiran itu. Apa yang Allah redai daripada kita? Allah inginkan daripada kita, dan dia suka apabila kita memilih perkara tersebut. Itu apabila kita memilih apa? Memilih bersyukur dan beriman, menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, selanjutnya ayat itu disambung dengan anziru. Ini garis bawah anziru, yang mana isi kandungan daripada wahyu adalah ada inzar. Kawan kepada inzar ini nama dia tabsyir. Biasanya dia seiring tu, sejalan tu. Ada inzar, ada tabsyir. Cuba ulang balik apa dia? Inzar dan tabsyir. Inzar maknanya peringatan, warning.
Inzar bermakna peringatan ataupun warning. Tabsyir apa dia tu? Tabsyir adalah berita gembira. Inzar ini biasanya disebabkan oleh kelalaian dan kesilapan manusia, maka diingatkan dia. Tabsyir apabila manusia itu ingat Allah Subhanahu wa taala dan taat, maka Allah akan beri dia khabar gembira dalam bentuk janji-janji kebaikan di dunia dan di akhirat. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat ini bahwasanya para nabi dan rasul, hamba-hamba yang mendapat wahyu tersebut, di antara tugas dan tanggungjawabnya adalah mengingatkan kaumnya, mengingatkan umatnya untuk apa? Sentiasa mempertuhankan Allah sahaja. Sentiasa mengingatkan dirinya bahwasanya la ilaha illallah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dari zaman Nabi Adam sampailah zaman Nabi Muhammad SAW, mesej yang dibawa oleh para nabi dan rasul sama. Apa tu? Menyuruh manusia hanya mempertuhankan Allah saja. La ilaha illallah. Dalam ayat ini berlaku satu kaedah dalam ilmu balaghah, nama dia tuan-puan, nama dia iltifat, nama dia, iaitu iltifat. Apa nama dia? Iltifat. Iltifat itu apabila ayat yang sebelumnya berbicara tentang orang ketiga ataupun ayatnya dalam bentuk ayat tidak langsung, indirect, lalu tiba-tiba berubah menjadi ayat direct, ayat langsung. Kita tahu nak yunazzilu. Kita tengok ayat sebelumnya adalah yunazzilul malaikah. Dia gunakan dia menurunkan malaikat ala man yasha, kepada siapa yang dia kehendaki. Ini adalah ayat apa itu? Ayat third person. Tiba-tiba pada ujung ayat tersebut ditukar annahu la ilaha illa ana. Tukar jadi dhamir saya pula. Berada cerita orang ketiga sebelum ni, dia sebutkan tentang diri dalam bentuk orang ketiga, dan sekarang dia tukar jadi ana, saya. Fattaqun, dan bertakwalah kepadaku. Dia gunakan ayat orang pertama. Jadi semestinya ayat orang pertama ini digunakan apabila ayat sebelumnya ada bentuk ayat orang kedua. Tapi tiba-tiba sekarang ini dia tukar dari ayat ketiga terus kepada ayat yang kedua. Namanya apa tu? Iltifat. Saya sebut iltifat. Iltifat. Ini satu gaya bahasa yang tinggi dalam bahasa Arab, yang dikaji dalam ilmu balaghah, nama dia. Ini saya sikit-sikit sentuh tuan-puan. Mudah-mudahan tuan-puan, walaupun tak ada basic bahasa Arab, tuan-puan dapat faham dan menguasainya. Jadi dalam Al-Quran ada, terutamanya dalam surah Al-Fatihah. Kita tengok surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah bagian pertamanya kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, Tuhan sekalian penguasa hari pembalasan. Itu ayat apa itu? Ayat indirect, ayat orang ketiga. Dia kan. Tapi kita tengok dia bertukar terus. Jadi apa?
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah ya Allah. Jadi ayat langsung. Padahal tadi ayat indirect. Ayat tak langsung. Tiba-tiba iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini nama dia dalam bahasa Arab, ilmu balaghah, apa nama dia? Iltifat. Dengan ta ya, iltifat, bukan dengan dal. Sorry. Yang betul tadi ya, iltifat dengan ta. Okey. Iltifat. Kalau tulis Rumi dia tulis dengan ti, iltifat. Itu sebelumnya berbicara tentang orang ketiga, indirect, tiba-tiba berubah menjadi ayat langsung, ayat bercakap. Ya, betul. Bagus. Ya. Ini merupakan uslub nama dia. Cara bercakap Allah dalam Al-Quran di antaranya seperti ini. Ya. Ini sikit kita belajar ya. Iltifat. Yes, betul. Jadi dia perkataan apa dia? Lafata yalfitu. Dia perkataan tu. Lafata itu maksudnya adalah membuat orang menoleh atau memperhatikan cepat. Jadi tujuannya kita buat Al-Quran ataupun Allah merubah ayatnya kepada iltifat itu untuk kita pay attention, menarik perhatian kita cepat. Jadi mesej yang penting daripada wahyu itu apa dia tu? La ilaha illa ana. Mesej dia tu. Tiada Tuhan melainkan aku. Ini kamu kena faham ni, kena ingat ni. Ya? Itu nama iltifat. Seperti itu juga dalam Al-Fatihah. Ya? Engkau puji Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Pop pada ayat selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, engkau puji, tapi ibadah kamu macam mana? Ya. Ibadah kena betul. Sembahlah aku saja. Jadi iltifat ini menyatakan bahawa ayat yang direct, yang dirubah menjadi direct tadi itu, inilah konten utamanya. Kau kena ambil berat ni. Kau kena faham dengan baik ni. Amalkan dia. Ya. So, kita pada surah An-Nahl kita sebelumnya menggunakan ayat ketiga semua. Ata amrullah fala tasta'jilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Tengok, semua itu adalah ayat indirect semua. Ayat orang ketiga semua. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadih. Itu pun masih ayat yang ketiga lagi. An anziru. Supaya kamu memberi peringatan. Start di sini nih. Annahu la ilaha illa ana fattaqun. Inilah. Ya, inilah mesej utamanya sebenarnya. Jadi awak kalau faham takdir dan ketetapan Allah, mestilah hujungnya la ilaha illa ana. Mempertuhankan Allah saja. Tapi kalau awak cerita tentang saya yakin dengan takdir saya, ya, percaya ketentuan dan ketetapan Allah, tapi time menyembah, sembah yang lain. Ya? Waktu ibadah, dalamnya syirik. Tak guna. Maka muara daripada kita mengenal Allah, mengenal ketentuan dan ketetapan Allah, mengetahui wahyu Allah, itu adalah semakin jelas la ilaha illallah kita. Semakin jelas bahawa tiada Tuhan yang patut kita sembah melainkan Allah sahaja.
Maka pastikan tauhid kita murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin kita faham tentang surah An-Nahl ini, semakin kita berusaha membersihkan diri kita daripada syirik. Ya, kita sangat takut dengan syirik. Sangat bimbang dengan syirik. Sebab virus syirik lagi dahsyat sebenarnya daripada virus COVID-19 ni Jadi oleh itu, jangan ambil ringan syirik. Hati-hati, berusaha kita menghindar daripada syirik dan betul-betul meyakini segalanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Di antara syirik yang dilakukan oleh manusia pada itu, apabila dia dapat ketetapan yang baik, takdir baik, dia bersyukur. Alhamdulillah, Allah memang baik pada aku, ya kan? Ini yang disindir oleh Allah dalam surah Al-Fajr. Ingat lagi surah Al-Fajr? Sila buka surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr, muka surat 593. Muka surat 593. Di sana jumpa surah Al-Fajr, lihat ayat yang ke-15 dan ke-16. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Apa kata Allah? Dan adapun manusia apabila Tuhan mengujinya. Menguji ni, menguji dalam bentuk apa? Memuliakannya dan memberinya kesenangan. Dia beri kesenangan, beri nikmat, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Baru dia rasa ada Tuhan. Ketika dia dapat nikmat, dapat kemuliaan, baru dia mengaku ada Tuhan. Tapi kalau sebaliknya macam mana? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, dia tak bagi semua yang dia nak, ditahan-tahanlah. Apa yang dia kata? Fayaqulu rabbi ahanan. Masa tu dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Ini orang tak faham ini ni. Ujian baik, ujian buruk sebenarnya sama saja. Intipatinya Allah ingin melihat respon kita. Adakah respon kita respon positif, menyedari bahawa itu merupakan kerja Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia membagi bahagikan rahmat dan kebaikan menurut kehendak dan keinginannya, ataukah kita merasa sebaliknya? Jadi kita kena ingat ini. Baik, kembali kita kepada surah An-Nahl kita ayat yang kedua. Jadi intipati daripada permulaan surah An-Nahl ini ada pada ujung ayat kedua tersebut. Itu la ilaha illa ana fattaqun. Itu untuk mentauhidkan Allah, menyatakan bahawa tiada Tuhan melainkan Allah sahaja. Dan ketahuilah manifestasi daripada tauhid yang benar adalah takwa. Mungkin orang ada kata, saya memang tauhid saya pure, bersih, kan? Saya tak syirik. Tapi takwa dah ke mana?
Takwa apa dia? Berusaha melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid orang yang betul akan lihat kesungguhannya dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan kesungguhannya dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi oleh itu saudara fillah yang dikasihi sekalian, ini merupakan manifestasi daripada la ilaha illallah tersebut. Tauhid kita tu, kesungguhan kita. Dan kita tahu bahawasanya puasa yang kita laksanakan pada Ramadan ini, kata Allah, hujungnya apa dia? La'allakum tattaqun. Sama juga. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Suruh untuk bertakwa juga. Latihan takwa itu salah satunya dengan puasa ni. Sungguh tak kita melaksanakan perintah Allah di bulan Ramadan ini? Disuruh kita puasa, kita puasa. Ya. Apa yang perlu dibuat dalam bulan puasa, kita buat. Kita suruh sahur, kita bangun sahur, ya kan? Nanti berbuka. Berbuka ni memanglah semua nak, ya kan? Sebab dah lapok. Tapi bersahur ni kadang-kadang orang ambil ringan lah, tak apa, tak sahur pun tak apa. Tapi kalau kita ingin meraih takwa, apa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, kita akan usaha laksanakan. Disunahkan kepada kita untuk melaksanakan solat tarawih. Dulu kita ramai-ramai ke masjid, ya kan? Semangatlah, ya kan? Buat orang ramai. Sekarang ni tak ramai dah. Kita buat masing-masing, ya kan? Buat ke rumah masing-masing. Adakah semangat kita untuk melaksanakan tarawih masih sama dengan semangat kita ramai-ramai? Kalau masih sama, maknanya iman kita betul. Ya? Takwa kita ada. Tetapi ketika dah tak ramai-ramai ni, maka kita pun malas. Tak ada orang. Maka orang yang bertakwa itu tak kira dia seorang ataupun ramai-ramai, sikap dia sama. Semangat, tetap semangat, tetap rajin. Dia tak pandang apa nama dia tu, seorang ke ataupun tidak. Ya. Jadi sekarang kita diuji ni, betul tak takwa kita di bulan Ramadan ini? Ketahuilah, puan-puan dan kasih sekalian, takwa itu merupakan buah daripada tauhid kita. Kita akan nampak seseorang itu tauhid dia betul atau tidak pada amalan dia. Takwa ini saya bagi kata kuncinya adalah kesungguhan. Orang bertakwa ni sungguh dia. Sungguh macam mana? Sungguh untuk mencari jalan untuk melaksanakan perintah Allah. Sungguh mencari jalan untuk menghindarkan larangan Allah. Dia cari jalan. Dan tuan-tuan perempuan yang bersama dengan saya dalam kuliah online sekarang ini, insya-Allah ini tanda takwa tuan-puan. Alhamdulillah saya nampak kita dapat live dan tuan-puan ada dalam 60-66 orang, ya. Maintain dari awal sampai akhir, ya. Ini tanda kesungguhan tuan-puan dan kasih sekalian. Ada orang mungkin tengok live ni, sekali masuk lepas tu keluar lagi, kan? Tapi tuan-puan boleh bertahan. Ini kesungguhan. Kita cari jalan, tuan-puan dan kasih sekalian. Jadi kalau kita tak dapat majlis ilmu langsung pergi ke kelas, ya kan, online ini pun kita usahakan. Masya Allah. Saya bagi salut untuk tuan-puan yang dapat ikut kuliah online kita ini dari awal sampai akhir. Tahniah tuan-puan yang kasih sekalian, dan saya nak minta tuan-puan ucap tahniah kepada kawan-kawan yang lain yang dapat bersama dengan kita pada pagi ini, dan ada di antara kita tak pernah miss kuliah kita ini daripada hari pertama sampailah hari ketiga ini. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita tetap bersama-sama, insya-Allah. Okey. Baik, tuan-puan dan kasih sekalian, alhamdulillah, ya. Jadi nampaknya kita sudah berakhir tadabbur kita sesi hari ini, yang mana sekarang dah pukul
29 minit. Tinggal 1 minit saja lagi, dan sekarang 9.30 dah. Dan saya berharap tuan-tuan dikasihi sekalian, sepanjang kuliah kita ini tuan-tuan dapat manfaatnya, dapat kebaikannya, ya. Ya, tahniah kepada semua, ya. Alhamdulillah. Allahumma khayyirli wakhtarli. Betul. Betul, Datin. Okey, amalkan, amalkan, mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, ketika kita memilih yang betul sesuai dengan kehendak Allah, maknanya kita dapat hidayah, kita dapat taufik, ya. Baik, tuan-tuan, puan-puan dikasihi sekalian, kita sambung besok tadabbur kita terhadap surah An-Nahl, ya. Sambung ayat ketiga, mungkin kita akan boleh masuk beberapa ayat lepas ni, ya. Dan namun sebenarnya kata kunci bagi surah An-Nahl ni, jangan lupa ayat 1, ayat 2. Ini merupakan satu perkara yang perlu difahami dengan baik, sehingga surah-surah yang lain itu kita akan ayat-ayat yang lain tu dapat kita faham dengan mudah, insya-Allah, ya. Okey, baik tuan-puan dan kasih sekalian, setakat itu dulu yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap daripada diri saya sendiri, kepada Allah saya mohon ampunannya, pada kita semua saya mohon kemaafannya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.